A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah ditakdirkan, telah ditentukan terhadap Bani Israel ini dalam kitab bahwa mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini 2 kali, dan mereka akan meninggi diri setinggi-tingginya. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, Dr. Tengku Syahrom, tetamu-tetamu berhormat kita, yang saya mulakan dengan sahabat saya yang saya kasihi, Ahli Parlimen Malaysia yang berhormat Engineer Khalid Samad, tetamu kita Dr. Harman Shastri yang sudi hadir bersama kita dalam majlis pada malam ini, Sister Hadli Muhammad Salah Al-Khawli yang juga mewakili BPM sudi datang pada malam ini, seluruh ahli-ahli lembaga pengarah Aqsa Sharif, barisan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang berada di depan saya. I'm supposed to deliver my talk in English, tapi nampaknya malam ini taklah begitu. Saya ingin mulakan bicara saya pada malam ini ketika saya di saat-saat detik-detik untuk berangkat pada malam saya berlepas ke Istanbul. Saya ada berpesan kepada rakan-rakan lembaga pengarah dan mereka yang hadir pada malam itu, kalau rezeki pribadi saya memohon kepada Allah agar saya syahid di jalannya. Dan kalau rezeki Aqsa Sharif, saya percaya Aqsa Sharif akan menjulang dan melambung sekembalinya kami daripada perjalanan ke bumi Gaza. 2 keadaan, dan saya percaya rezeki Aqsa Sharif, maka pada hari ini kita tampil ke hadapan atas kerjasama yang telah kita lakukan bersama sahabat-sahabat daripada haluan Palestin yang sangat kita kasihi, yang dipimpin oleh Tuan Haji Nur Azman, dan juga rakan-rakan daripada Yayasan Amal Malaysia, rakan-rakan daripada Muslim Care dan daripada Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia. Saya menyampaikan salam daripada guru saya yang sangat saya kasihi, Al-Fadil Dr. Farid Sheikh Ahmad, yang tidak dapat hadir pada hari ini. Dan juga saya menyampaikan salam kepada kalian semua daripada mentor saya yang banyak membantu saya ketika saya bercakap pasal isu ataupun master dalam bidang konseling, Profesor Dr. Hatta yang juga pakar sekretaris, juga bercita-cita untuk hadir tapi tidak hadir pada malam ini. Saudara-saudara sekalian, kita semua mengetahui dalam ayat yang saya bacakan tadi bahawa orang-orang Yahudi ini mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kerosakan yang dilakukan ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat Islam, ia juga tidak ditujukan kepada masyarakat Arab. Tetapi kerosakan yang akan dilakukan ialah dia akan melakukan kerosakan di atas bumi ini. Kalau rakan-rakan daripada masyarakat Kristian, mereka bercita-cita untuk mengajak masyarakat dunia ini untuk menganut agama Kristian, sebagaimana masyarakat Islam bercita-cita untuk mengajak penduduk dunia ini menganut agama Islam. Tetapi satu bangsa yang telah ditentukan oleh Allah SWT, iaitu bangsa Yahudi ini, dia tidak akan pernah mengajak untuk masuk ke agamanya atau menganut agamanya. Malah dia menganggap bahawa masyarakat luar sana, termasuk kita, termasuk masyarakat India, China, Iban, Kadazan, Jepun dan seluruh dunia, merupakan bangsa yang sepatutnya memberi khidmat, menjadi hamba kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini akan berencana dan melakukan berbagai macam kerosakan
Dia akan melaga-lagakan orang Cina dan India, khusus Indonesia ini, untuk memastikan tidak wujud satu suasana aman dan damai, supaya tidak wujud satu suasana dakwah yang baik yang akan berlaku di bumi Malaysia ini. Itu perangai mereka. Mereka rosakkan ke sana dan kemari, dan sebab itu kita tidak boleh membiarkan mereka melakukan kerosakan. Di atas pentas ini saya ingin menggambarkan dua suasana yang berbeza. Tetapi perbezaan ini mestilah kita terima dalam keadaan yang penuh lapang dada. Yang pertama ingin saya ucapkan, kita sebagai rakyat Malaysia masih kekal menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja Melayu, yang masih mengekalkan larangan rakyat Malaysia untuk pergi ke bumi Israel sebagai tanda protes kita dan tidak mengiktiraf kerajaan itu. Kita merasa berbangga dengan keputusan ini dan masih mengekalkannya dengan erti kita tidak boleh mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Seolah-olah apa yang tertera di dalam pasport Malaysia itu memastikan bahawa rakyat Malaysia tidak boleh mengadakan hubungan, sama ada diplomatik, perniagaan dan apa jua sekalipun. Kalau kita terdengar ada sesiapa yang mengadakan hubungan dengan kerajaan Israel, dengan anak-anak syarikatnya, itu adalah merupakan pelanggaran dan tidak hormat kepada titah Yang di-Pertuan Agong. Ini penjelasan yang tidak boleh kita tolak langsung. Aqsa Syarif dengan jelas mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sebarang hubungan dengan kerajaan dan agensi-agensi di bawahnya dan syarikat-syarikat di bawahnya, kita dengan suara yang jelas dan berani mengatakan kita tidak setuju. Tetapi pada waktu yang sama, di saat kami kembali daripada bumi Turki, perjalanan kami daripada bumi Turki Istanbul, sebuah kerajaan yang dibentuk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang disambung oleh keturunan Uthmaniyah itu, mengekalkan pengembangan Islam itu, dan kami telah dibawa berlayar ke lautan Mediterranean, tempat di mana kapal-kapal itu pernah berlabuh, dan kami telah cuba untuk masuk ke bumi Gaza, tapi kami telah diheret ke bumi Palestin yang telah ditawan, yang telah dijajah oleh Israel itu, sebagai tanda bahawa pelabuhan ini akan kita tukar menjadi pelabuhan Islam satu masa nanti. Kami tidak berminat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dalam kapal, kerana saya percaya telah kami ceritakan, walaupun kami tidak berniat untuk menceritakan kerana suatu yang sangat memalukan, benda yang kerdil, yang kecil kami alami. Walaupun kami cuba menggadaikan tubuh kami untuk melaksanakan 3 objektif besar. Yang pertamanya, kami ingin memecahkan kepungan terhadap bumi Gaza itu yang telah 4 tahun yang tidak ada siapa yang berani bercakap. Kerajaan-kerajaan dan pemerintah tidak bercakap pasal itu. Kami cuba untuk memecahkannya. Yang keduanya, kami cuba membawa bekalan-bekalan yang kita katakan kita tidak mahu hantar berdikit-dikit, hanya hantar roti, hanya hantar sayur-sayur, hantar makanan yang berdikit-dikit. Kita nak hantar besi, kita nak hantar batu, semen untuk membina hospital, untuk membina sekolah untuk saudara-saudara kita yang terhalang itu. Kita ingin menghantar, memecahkan kepungan itu, menghantar bantuan. Dan yang ketiganya, dengan sengaja, iaitu untuk mencelikkan mata dunia bahawa bumi Gaza dan seterusnya Palestin dan Masjid Al-Aqsa perlu mendapat pembelaan. Walaupun kami tidak berjaya menghantar barang-barang itu, tetapi sekurang-kurangnya objektif yang ketiga, kapal Mavi Marmara ini telah berjaya mencelikkan pemerintah dan kerajaan Malaysia, sehingga 2 hari lepas kita dapati bahawa Parlimen Malaysia telah sebulat suara, sama ada parti pemerintahnya dan parti bukan pemerintahnya. Saya tidak gemar menggunakan perkataan parti pembangkang. Parti pemerintahnya dan parti bukan pemerintahnya telah sebulat suara. Apa sahaja yang rakyat Malaysia ingin katakan, sama ada
pemerintah terpaksa ataupun apa